السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh ahli keluarga dan sahabat baginda. Bertemu lagi bersama saya pada hari ini bagi mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah yang bertajuk Tayamum. Dan ini adalah bahagian yang kedua. Baiklah murid-murid, objektif kita pada hari ini adalah agar murid-murid dapat menghuraikan syarat-syarat tayamum, mengaplikasikan cara-cara bertayamum. Sekarang mari kita sama-sama perhatikan apakah syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ialah mencari air selepas masuk waktu solat, ketika masuk waktu solat, menggunakan debu tanah yang suci dan menghilangkan najis terlebih dahulu. Seterusnya, mari kita sama-sama perhatikan perkara yang membatalkan tayamum. Baiklah, perkara yang membatalkan tayamum pertama adalah dengan melakukan semua perkara yang membatalkan solat, seperti buang air kecil, buang air besar, terkentut dan sebagainya. Yang kedua, terdapat air setelah bertayamum, iaitu sebelum menunaikan solat. Ini bermaksud setelah dia bertayamum, kemudian sebelum sempat dia menunaikan solat, tiba-tiba terdapat bekalan air dan dia boleh menggunakan air tersebut untuk berwuduk. Maka pada ketika itu dia perlu berwuduk untuk menunaikan solat. Yang ketiga, sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Yang keempat, telah luput waktu solat. Ini bermaksud ketika menunaikan solat zuhur sebentar tadi, dia menggunakan tayamum. Kemudian setelah tamat waktu solat zuhur dan masuk waktu asar, dia perlu bertayamum semula untuk menunaikan solat asar. Seterusnya yang terakhir adalah murtad. Baiklah, sekarang mari sama-sama kita perhatikan tata cara bertayamum. Baiklah, sebelum bertayamum, buka dulu spek. Kalau pakai jam, buka. Yang pertama, tekap kedua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Kemudian nipiskan. Kemudian, sapu debu tadi ke muka sambil berniat. Keempat, ulang tekap kedua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Kelima, sapukan debu yang suci pada tangan kiri, yang terdapat pada tangan kiri, ke bahagian bawah tangan kanan. Maksudnya, kita mulakan dengan tangan kanan. Keenam, ulang langkah yang sama pada tangan kiri. Baiklah murid-murid, sekarang mari sama-sama kita perhatikan apakah kepentingan tayamum. Antara kepentingan tayamum ialah tayamum menjadi satu kemudahan kepada umat Islam untuk menghentikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Selain itu, tayamum juga dapat memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Tayamum juga dapat menghilangkan kepayahan dan kesulitan yang dialami oleh umat Islam. Selain itu, tayamum juga dapat menyucikan jiwa manusia dan umat Islam sentiasa diseru berada dalam keadaan suci. Baiklah, ketika bertayamum, kita mestilah memastikan yang debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur atau tepung. Jangan gunakan debu yang telah digunakan dan sekali tayamum hanya untuk sekali waktu solat fardu dan beberapa solat sunat. Agama Islam mengajar kita supaya mematuhi peraturan. Dengan mematuhi peraturan yang diajar oleh Islam inilah menjadikan jiwa kita bersih, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, dengan bertayamum kita dapat menjalankan ibadah seperti biasa ketika mana terdapat halangan untuk menggunakan air. Oleh itu, tayamum ini dapat menjaga kebersihan jiwa dan rohani kita.
yang mampu menyucikan zahir dan batin. Sebagai rumusan, tayamum merupakan antara ibadah penting bagi menggantikan wudu dan juga mandi wajib. Kelonggaran ini membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya supaya tidak meninggalkan ibadah dengan sengaja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kamu supaya mendapat kemudahan dan Dia tidak mahu kamu menanggung kesukaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.